Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-salata tariqatal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil la raibah fih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang berbahagia Tuan Imam yang berusaha barisan jawatan kuasa Surau Wangsa Melawati, tuan-tuan haji, perempuan hajah, tuan-tuan, perempuan, ibu ayah muslimin dan muslimat, tetamu-tetamu Allah yang hadir bertamu pada malam ini, mudah-mudahan Allah menetapkan hati kita pada agama dan memberikan kesihatan yang baik kepada kita semua, insya-Allah. Kita telah memasuki bulan Rejab. Sedar tak sedar, bulan Rejab telah pun tiba. Dan apabila tibanya bulan Rejab, selalu kita dengar hadis yang dibacakan yang mengatakan Rejab bulan Allah, Sya'ban bulan Nabi, manakala Ramadan adalah bulan kita selaku umat Nabi. Jadi bagaimanakah status hadis berkenaan? Ulama hadis berselisih pandangan berkenaan status hadis tersebut. Imam Syaukani di dalam kitabnya Nailul Awsar mengatakan hadis tersebut adalah hadis dhaif. Maknanya dhaif, masih lagi hadis, tetapi kita tak boleh buat hujah. Tak boleh duk habaq ke orang ni Rejab ni bulan Allah, tu tak boleh. Sekadar yang kata hadis dhaif untuk kita beramal, untuk kita tak apa. Nama kata nak jadi hujah tak boleh. Adapun pandangan Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Tartibul Mawdu'at, beliau mengatakan hadis tersebut adalah hadis palsu, maknanya bukan hadis lah. Jadi yang pastinya hadis yang mengatakan Rejab bulan Allah, Sya'ban bulan Nabi, Ramadan bulan kita ni, bulan selaku umat Nabi, bukan hadis sahih. Dia antara hadis dhaif ataupun hadis palsu. Itu status hadis berkenaan lah. Yang pastinya Rejab ni adalah salah satu daripada bulan-bulan yang dihormati, bulan suci yang disebut sebagai bulan haram. Dia ada 4 bulan haram: Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rejab. Jadi Rejab adalah salah satu daripada bulan-bulan haram. Dan bulan Rejab sudah pastinya berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj, yang mana intipati dalam peristiwa tersebut adalah berkenaan dengan sembahyang. Jadi sesuailah dengan kitab yang kita gunakan malam ni, kitab Munyatul Musalli, yang membicarakan tentang sembahyang. Dan kita sambung bacaan kitab kita menggunakan kitab Munyatul Musalli, masih lagi membahaskan berkenaan dengan rukun sembahyang. Kita sampai rukun sembahyang yang ke-8, duduk antara 2 sujud. Kitab saya hak hijau ni muka surat 20. Tuan-tuan muka surat apa? 33. 33. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Kata pengarang kitab Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani, dan ke-8 daripada rukun sembahyang, duduk antara 2 sujud.
dan jikalau sembahyang sunat sekalipun. Dia kata salah satu daripada rukun sembahyang adalah duduk antara dua sujud walaupun sembahyang sunat sekalipun. Walaupun kita sembahyang sunat, bukanlah kesemua perbuatan dalam sembahyang sunat tu sunat. Nah, rukuk sujud wajib walaupun sembahyang sunat. Nah, bacaan Fatihah dalam sembahyang sunat wajib walaupun sembahyang sunat. Nah, jadi bukanlah walaupun sembahyang sunat kita duk pukul rata perbuatan bacaan dalam sembahyang sunat semua sunat tak. Nah, itu. Jadi kata dia duduk antara dua sujud dan jikalau sembahyang sunat sekalipun dengan tomak ninahnya. Apa makna tomak ninah? Berhenti seketika. Lama mana nak kena berhenti? Kadar kita menyebut subhanallah. Lebih kurang 1,5 saat, 1-2 saat macam itulah. Maknanya tomak ninah berhenti seketika. Dalam sembahyang ada 4 tempat tomak ninah. Nah, yang pernah kita sebut sebelum ni, yang pertama rukuk kena ada tomak ninah. Yang kedua i'tidal kena ada tomak ninah. Yang ketiga sujud kena ada tomak ninah. Dan yang keempat adalah duduk antara dua sujud kena ada tomak ninah. Jadi pastikan dalam sembahyang 4 tempat ni berhenti seketika. Dan jangan dipanjangkan dia. Demikian lagi pada i'tidal kerana rukun yang pendek keduanya. Dia kata duduk antara dua sujud ni jangan duduk lama. Jangan dipanjangkan duduk antara dua sujud tu. Sebagaimana i'tidal pun tak boleh berdiri lama kerana kedua-duanya, yang ini duduk antara dua sujud dengan i'tidal adalah dikategorikan sebagai rukun pendek. Dalam sembahyang ni dia ada rukun panjang, dia ada rukun pendek. Berdiri qiyam rukun panjang. Maknanya kita boleh berdiri lama. Bahkan kalau kita sembahyang sunat, sunat kita berdiri lama dengan membaca surah-surah yang panjang. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita pernah hafal surah yang panjang, masa bila nak mengulang bacaan dalam sembahyang sunat, terutama sembahyang sunat malam, kita bangun qiyam mulai tu, walaupun dalam kitab dia kata rakaat pertama qul ya, rakaat kedua qul wallah, tu sekurang-kurangnya. Tapi kalau kita hafiz Quran, anak kita hafiz Quran ataupun kita hafal Quran, maka nak mengulang surah panjang ni masa bila? Masa kita bangun tengah malam dalam sembahyang sunat, mengulanglah. Nah, kan. Jadi berdiri itu rukun panjang. Boleh berdiri lama lah. Rokok, rokok pun rukun panjang. Boleh rokok lama. Nah, kalau sembahyang biasa kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali. Tapi kalau sembahyang sunat, bacalah banyak mana pun boleh. Nah, tapi kalau kita jadi imam tak boleh lebih daripada 3 kali lah. Nah, tapi kalau sembahyang seorang ataupun sembahyang sunat, boleh baca lebih daripada 3 kali. Boleh rokok lama lah. Kan? I'tidal. I'tidal rukun pendek. Tak boleh kita berdiri lama. Tak boleh berdiri lama kadar mana? Tidak boleh melebihi kadar bacaan Fatihah. Kalau kita baca Fatihah, maknanya taklah terlalu cepat, tidaklah terlalu lambat. Kita tengok jam. Kita tengok perkiraan detik saat tu. Kita start dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sampailah waladdallin. Kita akan dapati kadar bacaan Fatihah tu lebih kurang 28 saat. Lebih kurang. Maknanya setengah minit. Tak sampai setengah minit. Jadi berdiri i'tidal tu jangan lebih daripada kadar bacaan Fatihah tu. Nah, kecuali kalau dibacakan doa kunut. Kalau baca doa kunut tak apa. Kan? Kalau doa kunut di Mekah tu, lagilah kan. Sampai 15 minit. Duk tadah tangan ni. Sat atas, sat bawah, sat atas, sat bawah. Kan? Bila Pak Arab ni nak habis. Baca kan? Jadi kalau baca doa kunut tak apa berdiri lama. Saja-saja nak berdiri lama waktu i'tidal tak boleh.
Kalau melebihi 28 saat, lebih daripada kadar bacaan Fatihah, batal sembahyang. Mana nak tahu, tengah dia sembahyang, elok i'tidal sami Allah liman hamidah, tiba-tiba lagu negaraku berkumandang. Dia pun berdiri tegak hormat lagu negaraku. Yang tu batal sembahyang. Nah, okey. Jadi i'tidal dikategorikan sebagai rukun pendek, tak boleh berdiri lama kecuali dibacakan doa kunut. Kemudian sujud. Sujud rukun panjang. Boleh sujud lama. Cuma kalau kita jadi makmum, janganlah sujud lama sangat. Imam dah duduk tahiyat akhir dah. Dah dekat nak bagi salam, duduk sujud tak habis lagi. Dia tak bangun-bangun lagi. Jadi bila kita ikut imam, kita tak boleh mendahului imam. Kita juga tak boleh ketinggalan daripada imam. Ni kalau sujud tak bangun-bangun sampai imam dah dekat nak bagi salam, yang tu ketinggalan daripada imam. Walaupun kita kata taklah membatalkan sembahyang dia. Nah, dia mengurangkan kesempurnaan sembahyang. Jadi bila lepas imam melakukan satu perbuatan, maka kita ikut perbuatan tu. Nah, imam selesai rukuk, kita rukuk. Imam selesai sujud, kita sujud. Imam selesai bangun daripada sujud, duduk antara dua sujud ke, ataupun duduk tahiyat akhir, jadi kita pun ikut. Elok imam selesai satu perbuatan rukun, kita ikut. Itu baru nama ikut imam. Nah, kalau nak sujud lama, sembahyang sunat, boleh sujud lama. Ataupun kita sembahyang seorang diri, boleh sujud lama. Sujudlah lama mana pun. Jangan sampai habis waktu sudah. Nah, jadi sujud tu rukun panjang. Boleh sujud lama. Kemudian i'tidal. I'tidal rukun pendek. Tak boleh kita duduk antara dua sujud lebih mana? Lebih daripada kadar bacaan tahiyat akhir yang wajib. Kalau i'tidal tadi, kita tak boleh berdiri kadar, jangan lebih daripada kadar Fatihah. Adapun duduk antara dua sujud, jangan melebihi kadar bacaan tahiyat akhir yang wajib. Tahiyat akhir yang wajib setakat mana? Setakat Allahumma salli ala Muhammad. Setakat itulah. Sebagaimana tahiyat awal. Kalau tahiyat awal, Allah sakat Allahumma salli ala Muhammad juga, tidak? At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Takat tu tahiyat awal. Jadi kalau dibaca dalam tahiyat awal, hukumnya sunat abad. Tapi kalau kadar itu dibaca dalam tahiyat akhir, itu wajib. Nah, itu. Jadi jangan lebih daripada kadar bacaan tahiyat akhir yang wajib. Itu. Bila kita duduk antara dua sujud tu. Nah, itu. Dan sunat menghantarkan dua tapak tangannya di atas dua lututnya. Dihunjurkan segala anak jarinya. Dia kata sunat bila kita duduk antara dua sujud, tapak tangan ni di atas dua lutut. Maksudnya kalau ni kepala lutut, contohlah ni kepala lutut. Dia kata hak ni bukan kepala lutut ustaz, yang tu penumbuk. Taklah, contoh. Kalau ni kepala lutut, ni tapak tangan kita atas kepala lutut. Jari ni bagi sama dengan kepala lutut. Ni kadang-kadang bila duduk antara dua sujud, dia pergi pegang kepala lutut dia macam tu. Nah, yang ni tidaklah membatalkan sembahyang. Kita bercakap soal kesempurnaan sembahyang. Jadi sembahyang bila duduk antara dua sujud ni, jari-jari kita ni pastikan sama dengan kepala lutut. Begitu juga belah tangan kanan kita tasyahud. Contoh ni kepala lutut, jari telunjuk kita sama dengan kepala lutut. Ni dak ni macam ni. Ni kepala lutut duduk macam ni. Kan? Yang tu mengurangkan kesempurnaan apabila duduk tasyahud. Nah. Baik, jadi malam ni kita bercakap soal kesempurnaan. Bukan soal sah ataupun tak sah, batal ke tidak. Soal kesempurnaan. Baik. Dan sunat ia duduk istirahat kemudian daripada sujud yang kedua, yang hendak berdiri ia daripadanya.
Dia kata lepas kita sujud yang kedua tu, sebelum bangun berdiri tu, sunat duduk istirahat. Apa makna duduk istirahat? Duduk sekejap. Jangan kita sujud yang kedua, kita terus bangun berdiri. Semayang sah. Cuma kurang sempurna. Jadi duduk dulu duduk istirahat. Lepas kita sujud yang kedua tu, kita duduk sekejap. Lepas tu baru bangkit berdiri. Kecuali kalau kita sujud tilawah pagi Jumaat. Tak kira lah sujud tilawah pagi Jumaat ke, asal sujud tilawah, bangun daripada sujud tilawah tu tidak ada duduk istirahat. Pagi Jumaat pagi tadi kan, kalau kita baca sajadah, kalau baca lah, sebab lah ni pun subuh boleh lewat dia. Kalau baca sajadah, berapa nak habis? Orang nak pergi kerja kan? Andai kata imam baca kan, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha qarru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Kita pun turun sujud, bacalah sajadah wajhil ladzi apa semua tu. Kalau tak ingat, tak hafal, subhana rabbil a'la wa bihamdi pun boleh juga. Dah selesai baca tu, terus bangkit berdiri. Yang ni tak sunat duduk istirahat. Terus bangkit berdiri tu bukanlah terus bangkit cepat-cepat. Jangan pula tuan-tuan terus bangkit cepat-cepat. Kan pitam pingsan pula. Apatah lagi kalau sebelum tu tak semayang sunat subuh. Kan? Ni kita terus sujud, darah turun kepala, kemudian kita terus bangkit berdiri. Jangan buat main. Boleh rebah. Jadi bangun perlahan-lahan, cuma tidak ada duduk istirahat. Itu. Jadi kalau sujud tilawah, tidak ada duduk istirahat. Tapi kalau sujud biasa semayang ni, kita bangun daripada sujud yang kedua nak berdiri tu, duduk dulu. Sunat dulu istirahat. Okey, baik. Kalau dia sujud tilawah, kemudian patutnya dia terus bangkit berdiri, tapi dia duduk istirahat kan, dia tidaklah membatalkan solat. Dia tidak membatalkan solat. Cuma kurang sempurna lah. Bila orang tengok kata, dia ni tak reti ni. Macam tu lah kan. Dan ia bertelekan di atas dua tapak tangannya tatkala berdiri daripadanya. Dia kata bila kita bangun daripada sujud yang kedua, sunat duduk istirahat, nak bangkit berdiri tu, dia kata bertelekan di atas dua tapak tangannya. Maksudnya tolak dengan tapak tangan. Saya tunjuk contoh. Dalam pelajaran kita sebelum-sebelum ni, bila nak turun sujud, kata dia apa dia? Turun lutut dulu. Kemudian tapak tangan, dahi, kemudian hidung. Masa nak turun sujud. Tapi tengok keadaan lah. Tengok keadaan kita. Kalau kita sihat, lutut kita kuat, tak apalah kita turun lutut dulu. Tapi kalau kita dah berumur, lutut pula tak berapa nak kuat, turun tapak tangan dululah. Kan, turun tapak tangan, turun lutut. Tu tak apa. Kalau gagah juga turun lutut dulu, kan perak kan, jam terus. Kan? Jadi, tengok keadaan kita lah. Jadi, kalau ikutkan dalam kitab, kita belajar sebelum ni, nak turun sujud, turun lutut, tapak tangan, dahi, kemudian hidung. Baik, ni apabila kita duduk istirahat. Duduk istirahat ni dia ada dua cara. Yang pertama, duduk sebagaimana duduk tasyahud tu lah. Minta maaf lah, saya tunjuk tapak kaki. Duduk macam ni lah. Dengan kita pacakkan tapak kaki kanan. Kalau tak boleh pacak, kita lepas. Macam tu. Jangan kita silang kaki macam ni. Yang ni pun dia tidaklah membatalkan sembahyang. Dia mengurangkan kesempurnaan. Kalau duduk antara dua sujud ataupun duduk tahiyat awal, jangan duduk bersilang macam ni. Dia disuruh sudut macam ni. Kalau tak boleh nak pacak, lepas. Macam tu. Satu lagi duduk macam ni. Duduk antara dua sujud macam ni.
Yang ni sebagaimana pendapat Ibnu Abbas yang disebut sebagai duduk iqaq. Duduk iqaq macam ni. Kadang-kadang kita pernah tengok kan orang duduk antara dua sujud macam ni kan. Macam Pakistan, hak Bangla tu diduduk macam tu lah antara dua sujud. Yang tu dibolehkan menurut pandangan Ibnu Abbas. Baik. Dalam kitab kita belajar tadi, sunat duduk istirahat. Lepas kita sujud yang kedua, kita duduk istirahat sekejap. Kemudian masa nak bangun tu dia kata bertelekan dengan tapak tangan. Maksudnya tolak dengan tapak tangan macam ni lah. Maknanya lutut naik dulu. Kemudian baru tapak tangan. Nah, kita betul dah. Kita memang lutut naik dulu. Tapi masalahnya, kita naik macam ni. Bukan naik pungkak dulu. Naik pungkak dulu kalau kawan belakang ada, boleh mati syahid tu. Kan? Kan? Jadi, nasib baik ada penjarakan kan. Jadi nak naik tu, naik lutut, tolak. Tolak macam ni. Naik. Itu. Kalau kita naik macam ni, pun boleh kita naik macam ni. Kita macam ni kan. Yang ni pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi lah. Tolak naik atas kan. Kalau ikut mazhab Syafi'i, dia kata dalam kitab tu Syekh Daud ni mazhab Syafi'i lah. Jadi tolak naik tapak tangan. Tolak naik. Macam tu lah. Ni kita belajar tentang kesempurnaan sembahyang. Bukan soal sah batal tidak. Kok mana pun tuan-tuan nak naik macam mana terpulang lah kan. Cuma kalau kita buat tu, kita ada sandaran. Hang duk naik daripada duduk antara sujud, duduk istirahat nak naik berdiri tu, naik macam tu, ambil daripada mana? Daripada kitab Muniatul Musalli lah. Begitu. Ya. Kalau tak kuat tapak tangan, nak guna penumbuk boleh. Saya kata guna penumbuk masa nak bangun tu boleh. Cuma jangan sujud guna penumbuk, tak boleh. Sujud kena buka tapak tangan. Sebelum ni kita belajar tentang sujud. Bila sujud kena buka tapak tangan. Kalau dia sujud dalam keadaan genggam, penumbuk ni tak sah sujud dia. Tapi kalau nak bangkit berdiri dia guna penumbuk, tu bolehlah. Baik, ada soalan berkenaan dengan duduk antara dua sujud sebelum kita pindah kepada rukun yang ke-9? Baik, yang ke-9-nya, maksudnya yang ke-9 daripada rukun sembahyang, membaca tasyahud akhir. Iaitu at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang tu tasyahud. Tasyahud tu takat mana? Setakat tu lah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, kita tengok pengertian dia. Kita duk baca tahiyat ni, tasyahud ni apakah pengertian dia? At-tahiyat maksudnya segala penghormatan. Tahiyat ni maksudnya penghormatan lah. Penghormatan. Sebab tu duduk tahiyat, duduk hormat. Bahkan apabila kita masuk masjid, ada sembahyang sunat tahiyatul masjid. Apa maksud sembahyang sunat tahiyatul masjid? Sembahyang sunat hormat masjid. Jadi tahiyat tu penghormatan. Dalam masyarakat Melayu kita dikenali sebagai duduk bersimpuh kan. Yang sangat dikenali di kalangan orang perempuan lah duduk bersimpuh tu. Tapi kalau kita orang lelaki nak duduk tahiyat, boleh tak? Boleh lah. Kan? Dan itulah duduk penghormatan. Itu. Al-mubarakat, keberkatan. As-salawat, sembahyang. Ataupun doa-doa. At-tayyibat, dan kebaikan. Tayyib singular. Tayyibat plural lah. Kebaikan. Lillah adalah bagi Allah jua. Maknanya segala penghormatan, keberkatan, sembahyang, kebaikan tu kita persembahkan kepada Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
Apa maksud Assalamualaikum wahai Nabi, semoga engkau. Tu dalam kitab ni dia terjemah aja tu. Kalau ikutkan Assalamualaikum, maksudnya sejahtera ke atas engkau wahai Nabi. Macam tu. Nah, kalau kita terjemah sebiji, Assalamualaikum, sejahtera ke atas engkau wahai Nabi. Maksudnya apa? Kalau kita belajar bahasa Arab, ka ni adalah ganti nama pada orang yang duduk di depan kita. Nah, Assalamualaikum, seolah-olah Nabi berada di depan kita. Sebab tu ulama mengatakan, apabila kita bagi salam pada Nabi, salam kita sampai. Bahkan ada malaikat yang tolong bawa salam umat Muhammad kepada Nabi Muhammad. Sebab tu tuan-tuan, orang nak pergi Mekah, tak kiralah dia nak buat haji ke umrah ke, selalu kita suruh dia, hang kalau pergi Madinah, tolong sampaikan salam aku pada Nabi ya. Jawapan dia tak payah tuan-tuan. Kita sendiri boleh bagi salam pada Nabi. Nah, kawan tu kan, dia duk serabut dengan persiapan nak pergi Mekah kan. Duk serabut dengan barang orang duk pesan nak beli ni. Dengan nak bawa salam kita lagi. Kan? Jadi tak payah. Kita sendiri boleh bagi salam pada Nabi. Bukanlah salah orang nak pergi Mekah, nak pergi Madinah, kita kata hang kalau pergi ziarah makam Nabi, tolonglah sampaikan salam aku. Nah, boleh, bukan tak boleh, tapi kita sendiri boleh bagi salam. Bahkan ada malaikat yang bawa salam umat Muhammad kepada Nabi Muhammad. Dan dalam tasyahud kita bagi Assalamualaikum, seolah-olah Nabi itu berada di depan kita, hidup. Sebab tu kalau dalam permasalahan tawasul, apa makna tawasul? Kita doa minta pada Allah dengan menyandarkan kepada sesuatu. Nah, dia ada 3 cara boleh tawasul. Yang pertama, tawasul dengan nama-nama Allah. Nah, ya Razzaq, wahai Tuhan yang memberi rezeki, rezekikanlah aku. Nah, apa dia lagi? Ya Tawwab, wahai Tuhan yang menerima taubat, terimalah taubatku. Ya Fattah, ya Alim, bukalah pintu hatiku. Ya Latif, lembutkanlah hati anakku. Maknanya kita berdoa minta pada Allah bersandarkan nama-nama Allah yang agung, yang baik. Nah, walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Itu tawasul dengan nama-nama Allah. Yang kedua, tawasul dengan amal soleh. Sebagaimana hadis sahih riwayat Bukhari menceritakan 3 orang yang terperangkap dalam gua. Masing-masing doa minta pada Allah bersandarkan pada amal soleh yang mereka lakukan. Dan akhirnya pintu gua itu terbuka, membolehkan mereka keluar menyelamatkan diri. Jadi boleh kita bertawasul pada amal soleh. Yang ketiga, bertawasul pada orang soleh. Yang tadi pada amal soleh, yang ni pada orang soleh. Syarat nak membolehkan kita tawasul kepada orang soleh, mestilah orang soleh tu hidup ataupun ada lagi. Kalau orang soleh tu dah mati, tak boleh kita tawasul dengan dia, tak boleh. Contoh, ya Allah, dengan keberkatan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, aku meminta kepadamu ya Allah. Yang tu tak boleh lah, sebab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dah pun mati. Tak boleh. Ni kadang-kadang heret bawa kambing tu. Pergi mana tu? Pergi kat kubur besar. Noh, Melaka. Kan? Pulau. Kan? Kubur besar. Tawasul. Nak sembelih kambing, bertawasul dengan kubur wali. Konon dikatakan kubur wali kononnya. Wallahu alam lah. Betul ke tidak? Padahal wali tu dah mati. Tak boleh. Nah, jadi kalau kita nak bertawasul, dia kata kita minta pada Allah. Memanglah kita minta pada Allah. Tapi nak bertawasul, nak bersandarkan doa kita pada orang yang dah mati, tak boleh. Jadi kalau nak bertawasul kepada orang soleh ataupun wali, dengan syarat orang soleh wali itu masih hidup, itu boleh. Nah, kecuali Nabi SAW. Sebab Nabi ni dia hidup. Nah, sebab tu kita duduk KL lah. Kalau tuan-tuan perasan dalam khutbah Selangor, dia ada tawasul pada Nabi, betul tak? Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika binabiyyikal amin. Itu tawasul lah tu.
Maknanya dalam teks kutubah kedua jaiz tu tawassul pada Nabi. Maknanya boleh. Sebab Nabi dia hidup. Walaupun Nabi dah wafat, dia hidup. Sebab tu dalam tasyahud, kita bagi salam pada Nabi, Assalamualaikum. Ka ni maksudnya ganti nama, seolah-olah Nabi duduk depan kita. Itu. Lain daripada Nabi tak boleh lah. Baik. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Semoga kami dan sekalian hamba Allah yang baik-baik turut mendapat kesejahteraan. Dia terjemah macam tu kan. Assalamu alaina maksudnya sejahtera ke atas kami, wa ala dan ke atas ibadillahis salihin, ke atas hamba Allah yang soleh. Sebab tu kalau kita masuk rumah yang tak ada orang, maka diajar kita bagi salam, Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Kita tinggal rumah kita pergi bercuti ke balik kampung, tinggal lebih 3 hari ataupun seminggu tinggal rumah kosong. Balik-balik tu sebelum masuk rumah, Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Sejahtera ke atas kami dan sejahtera juga ke atas hamba-Mu ya Allah yang soleh. Itu bagi salam pada rumah yang tidak ada penghuni. Kalau nak bagi salam Assalamualaikum boleh tak? Boleh Cuma bimbanglah bagi salam Assalamualaikum, tiba-tiba ada yang jawab Waalaikumsalam. Dah sudah. Siapa yang jawab? Anak bini duduk belakang. Kan? Baik. Asyhadu an la ilaha illallah, yakni syahadah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku naik saksi bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad itu bersuruh Allah. Baik. Dia perkataan wa ni, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu wa. Ada wa kan? Maknanya wa ni dalam tasyahud sahaja. Dalam iqamat tidak ada wa. Kadang-kadang kita duk dengar dia qamat. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Dia tambah wa asyhadu anna. Dia confuse antara tasyahud dengan iqamat. Iqamat tidak ada wa. Ya. Dalam azan pun mana ada wa, betul tak? Mana ada orang azan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna, tak ada. Wa ni dalam tahiyat sahaja. Jangan terbawa-bawa dalam iqamat. Sebab kita duk dengar dia tambah wa dalam iqamat. Dalam iqamat tak ada wa. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu. Asyhadu, sebut bagi betul lah. Ni asyhadu. Kadang-kadang azan asyhadu Allah dah jadi macam azan Masjid Pakistan pula. Asyhadu. Asyhadu Allah. Asyhadu anna. Itu. Dia satu lagi, bila azan, dia sunat tarjih. Apa makna tarjih? Kita ikut dulu sebut, baru kita laungkan, baru kita kuatkan. Dan tarjih ni hanya pada kalimah syahadah sahaja. Ni dia azan, semua dia tarjih. Hayya 'alas solah, hayya 'alas solah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Orang tak suruh tarjih semua kalimah azan tak. Yang tarjih tu makna kita sebut dulu baru kita pederah dalam ucapan syahadah sahaja. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi iyalah tarjih ni dalam ucapan syahadah sahaja. Inilah sunat dibacakan pada tasyahud awal. Dia kata dalam tasyahud awal sunat baca yang ni lah. Tapi dalam tasyahud akhir wajib. Ke-10 daripada rukun sembahyang membaca selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud akhir. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi saya katakan tadi, hak wajib-wajib tu setakat Allahumma salli ala Muhammad dalam tahiyat akhir. Tapi kalau baca dalam tahiyat awal sunat.
Kalau baca dalam tahiyat akhir, jadi wajib. Adapun wa ala ali Muhammad, yang tu sunat ab'ad. Kama sallai ta'ala Ibrahim, sampailah innaka hamidun majid, sunat hayat. Jadi tahiyat akhir yang kita baca keseluruhan itu, ada rukun sembahyang, hak wajib, ada sunat ab'ad, ada sunat hayat. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah kurniakanlah rahmat kepada Nabi Muhammad. Nah, Allahumma salli ala Muhammad. Ada yang tanya, Ustaz, macam mana pula penambahan Sayyidina? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, dalam sembahyang tak disunatkan penambahan Sayyidina. Dia kata, Ustaz ni Wahabi bah. Tak, saya mazhab Syafi'i. Tuan-tuan, ni kitab mazhab Syafi'i ni. Kitab Syekh Daud. Syekh Daud ni walaupun duduk di Mekah lama, kan, kemudian sambung mengaji di Madinah, dia tak jadi pun Wahabi pun. Kita hak mengaji anak kita, apa tak kira lah siapa hak mengaji Madinah, mengaji tak dan berapa tahun balik jadi Wahabi ya. Nah, Syekh Daud ni duduk di Mekah, duduk di Madinah, dia mazhab Syafi'i. No, dalam kitab dia tidak ada penambahan Sayyidina. Dia kata tak puas hati kitab ni, tonton buka kitab Fiqhul Manhaji jilid yang pertama, dalam bab ni juga tidak ada penambahan Sayyidina. Jadi kalau kita nak baca, nak tambah Sayyidina, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Kan? Kita baca tahiyat, kita nak tambah Sayyidina, boleh tak? Boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Sampailah habis kan? Boleh. Cuma kita bercakap hari ni soal kesempurnaan. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu tengok, lihat aku sembahyang. Jadi dalam sembahyang tidak ada penambahan Sayyidina. Akan tetapi kalau luar sembahyang, afdal dan sunat kita tambah Sayyidina. Kita selawat pada Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu tak apa, di luar sembahyang. Tapi dalam sembahyang tak ada penambahan Sayyidina. Termasuklah dalam khutbah, sunat tambah Sayyidina. Cuma dalam sembahyang tidak ada Sayyidina. Tapi kalau kita nak tambah Sayyidina, tidaklah menjadi kesalahan dan tidaklah membatalkan sembahyang. Cuma kita bercakap dari segi kesempurnaan. Baik. Dan yang akmalnya, apa maksud akmal? Dan yang sempurnanya. Allahumma salli ala Muhammad. Nampak? Wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin. Jadi kalau nak berhenti tang tu. Nampak dalam kitab pun dia bubuh koma dekat mana? Dekat alamin, betul tak? Dia tak bubuh koma dekat wa ala ali Ibrahim tu. Kita duk belajar sekolah rendah dulu. Ustazah kita ajak berhenti tang mana? Tang tu lah. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Berhenti tang tu, betul tak? Kemudian sambung fil alamin innaka hamidun majid. Yang ni berhenti tak kena tempat. Jadi malam ni berbantukan pada kitab yang ada pada tangan tuan-tuan. Berhenti dekat mana? Wa ala ali Ibrahim fil alamin. Berhenti tang tu. Kemudian innaka hamidun majid. Barulah berhenti kena tempat. Dia macam istighfar jugalah. Kan? Kita terikut dengan nasyid apa semua tu. Astaghfirullahalazim. Berhenti tang tu tak apa. Yang masalahnya allazi la ilaha illa. Dia berhenti tang illah. Tidak ada Tuhan melainkan. Tergantung melainkan. Apa dia? Paling tidak pun berhenti tang mana? Allazi la ilaha illahu. Berhenti tang tu tak apalah. Tidak ada Tuhan melainkan dia. Baru betul. Al-hayyul qayyum wa atubu ilai. Tu betul kan? Kalau kita bercakap bahasa Melayu pun, kalau berhenti tak kena tempat, salah juga, tidak? Sepatutnya ayat bahasa Melayu, saya minum susu lembu dalam gelas. Fahamlah, saya minum susu lembu dalam gelas. Tapi kalau berhenti tak kena tempat, saya minum susu lembu dalam gelas. Tu dia lembu besar mana duduk dalam gelas.
Jadi kalau berhenti tak kena tempat, dia memberi maksud yang salah lah. Sama lah juga tadi tu. Nah, baik. Artinya, ya Allah kurniakanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada ahli keluarga Nabi Muhammad. Nah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ali itu maksudnya keluarga. Ali. Bukan Ali ya. Ali itu ketinggian. Itu nama orang, Ali. Ni Ali. Alif, bukan Ain. Dia dalam Al-Quran ada satu surah Ali Imran. Jangan pula tuan-tuan disebut Al-Imran. Kalau Al-Imran salah. Maklumlah sebelum tu Al-Fatihah, Al-Baqarah. Kan? Ali Imran. Ali. Bukan Al. Nah, Ali maksudnya keluarga. Sebagaimana engkau kurniakan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan ahli keluarga Nabi Ibrahim. Kurniakanlah keberkatan kepada Nabi Muhammad dan kepada ahli keluarga Nabi Muhammad sebagaimana engkau kurniakan keberkatan kepada Nabi Ibrahim dan kepada ahli keluarga Nabi Ibrahim di seluruh alam. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Allahumma Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwata illa billah. 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 Allahumma Allah.
لا إله إلا الله نمر بهذه دعوة تامة والصلاة القائمة سيدنا محمد وسيدنا الفاضلة والشرف ودرجة على الرفيع وما سبق محمودا. Muslimin dan muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah, saya sambung sikit ya. Selawat ataupun kita baca tasyahud akhir ni disebut sebagai selawat Ibrahimiyah. Apa maksud selawat Ibrahimiyah? Selawat Ibrahim lah kan, Nabi Ibrahim. Sebab tu kita selawat pada Nabi Muhammad, kita selawat kepada keluarga Nabi Muhammad, kita selawat juga kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Ada yang ni, ustaz, sebab apa banyak-banyak Nabi ni dikomparekan Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim? Sebab apa tak Nabi Adam? Sebab apa tak Nabi Nuh? Ataupun sebab apa tak Nabi Isa hak nak turun menjelang kiamat ni? Baik. Dia Nabi Ibrahim ni adalah Abul Anbiya. Gelaran bagi Nabi Ibrahim ni selain daripada Qalilullah, teman rapat Allah, dia adalah Abul Anbiya. Apa makna Abul Anbiya? Bapa bagi segala Nabi. Habis itu Nabi Adam. Nabi Adam Abul Bashar, bapa bagi manusia. Nabi Ibrahim Abul Anbiya. Daripada Nabi Ibrahim lah lahir Nabi yang banyak tu. Kan Nabi Ibrahim nikah dua kan. Pertama Siti Sarah yang melahirkan Ishak, tidak? Siti Sarah, kemudian Siti Hajar. Siti Sarah lahir Ishak. Daripada Ishak turun Ishak, Yakub, Yusuf. Keturunan Bani Israel tu hak tu lah. Daripada Siti Hajar lahirnya Ismail. Daripada Ismail turun lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad tu ada kaitan dengan Nabi Ibrahim tu. Tok Wan dia tu. Kan? Dia punya susu jalur tu. Sebab tu kalau bila korban, kita dengarlah kisah tu, kalau sungguhlah Nabi Ismail kena sembelih, maka takkan lahirlah Nabi kita Muhammad. Nah, jadi bapa kepada Ismail tu Nabi Ibrahim lah. Jadi dalam tasyahud akhir kita selawat pada Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad, kita selawat juga kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Itu maksudnya. Nah, wallahu a'lam. Ada soalan sebelum kita tutup? Ya. Boleh. Maknanya jarak antara makmum dengan imam tu. Kan? Kita semayang dekat RNR, kita semayang rapat lah dengan anak kita. Anak itu duduk sebelah kita kan. Jadi makmum, kita jadi imam. Tiba-tiba ramai pula duduk ikut belakang gitu. Boleh ke tidak? Cuma ikutan mereka tu berdasarkan susunan sejadah. Maknanya agak jauh lah jarak tu. Jawapan dia sah. Cuma jangan jarak antara makmum dengan imam tu melebihi 300 hafta. 300 hafta bersamaan dengan 150 meter. Jangan lebih daripada tu lah. Nah, maknanya dalam tu taklah sampai 300 hafta, betul tak? Cuma jauh tu jauh lah. Tapi dalam keadaan pandemik ni apa semua, tu dibolehkanlah, sah semayang. Bawah tangga. Oh, makna ada turun tangga tu kan? Asalkan tangga tu menghadap laluan pergi ke arah imam. Bolehlah. Makmum tu ada laluan nak pergi ke imam tu. Tu boleh. Nah, jangan tertutup ataupun terhalang laluan nak pergi ke arah imam tu, tak boleh lah. Tu tak sah. Setengah pendapat kata demikianlah. Setengah pendapat kata sah juga. Asalkan kita tahu perbuatan imam tu lah melalui pembesar suara dan sebagainya lah. Nah. Wallahualam. Ya. Ya.
Okay, baik. Dan disebut sebagai zaman ketiadaan Nabi kan. Maknanya gap, pemisah antara satu Nabi dengan Nabi yang akan diutuskan. Baik. Sebahagian ulama' berpandangan, dia bila berlakunya gap, pemisah antara Nabi dengan Nabi yang nak diutuskan akan datang tu, disebut sebagai ahlul fatrah. Zaman fitrah lah. Maknanya sebahagian ulama' berpandangan, mereka ini akhirat nanti, mereka lah yang berada di Al-A'raf. Dalam Quran ada satu surah, suratul A'raf kan. A'raf ni maksudnya tembok tebing. Maknanya orang yang hidup zaman ketiadaan Nabi, ahlul fatrah ni, dia duduk di situlah. Ke syurga pun tidak, ke neraka pun tidak. Ni setengah pandangan ulama'. Bila kata setengah pandangan ulama', ada ulama' kata macam tu, ada ulama' tak kata macam tu lah. Hakikatnya kesimpulannya manusia, akhirat nanti dua tempat je. Sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Cuma setengah pandangan ulama' ahlul fatrah yang ketiadaan Nabi tu, dia duduk di Al-A'raf tu lah. Nah, Wallahu'alam. Ya. Menambahkan wa pada iqamat hayya 'alas solah wa hayya 'alal falah je tu. Dia menyalahi sunnah lah. Dia tidaklah kita kata berdosa tu taklah kot kan. Komat cuma nak kena perbetul lah. Mungkin disebabkan dia tak tahu ke, dia terlupa ke, dia tersilap ke. Kalau dalam keadaan macam tu dimaafkan. Tapi bila dah tahu, kena perbetul lah. Nah, hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. Tidak ada wa. Begitulah juga kita sebutkan tadi. Kalimah syahadah tadilah asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak ada wa asyhadu anna. Nah. Jadi dah tahu, perbetul lah. Kalau tak tahu sebelum ni, dimaafkan. Wallahu'alam. Ya. Ya, tu aja. Ya. Maksudnya meletakkan tajwid dalam tasyahud. Macam itulah. Maknanya tang mana panjang kena panjang, tang pendek kena pendek. Macam itulah kan. Baik, pandangan saya, panjang pendek dengung apa semua tu apabila kita baca Al-Quran sahaja. Apabila kita baca zikir ataupun selawat, tak perlu dengung. Dan dia panjang pendek tu kena jaga jugalah, betul tak? Syahadah, kita kata tasydid, syaddah apa semua kena jaga. At-tahiyatul kan, salawatut tayyibat, tentu kena jagalah. Cuma dia taklah sebagaimana penekanan bila kita baca Quran kena jaga panjang pendek. Cuma bila kata tahiyat ni dia bukan ayat Quran. Dia adalah kita kata lebih kepada puji-pujian, lebih kepada doa lah kan. Yang tu tidak tersangkut dengan hukum tajwid. Nah, cuma janganlah pelik sangat. Memang betul kan. Wa ala ibadillah bisalihin kena panjangkan. Kalau ikut tajwid kena panjangkan, betul tak? Sama juga bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi Allah. Paling kurang 2 harakat. Tapi kalau kita bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi, sah ke tidak? Sah lah. Sah. Maknanya sah sebab dia bukan ayat Quran. Dia yang terikat dengan hukum tajwid panjang pendek ni ayat Quran. Saya kalau nak bahas ni panjang ni. Sebab tu takbiratul ihram. Dia sunat afdalnya 2 harakat. Allahu Akbar. Itu. Tapi takbiratul ihram dia boleh pergi sampai 14 harakat. 14 harakat. Allahu Akbar. Boleh pergi sampai 14 harakat. Nah, bukan semestinya 14 harakat, boleh pergi. Tu takbiratul ihram. Azan
Azan pula boleh pergi sampai 21 harakat. 21 harakat ni kalau orang tanya, tu mat apa? Jadi kalau nak bahas tu panjang lah. Kita bahas lah bulan depan lah. Dia bukan perbahasan ilmu tajwid, dia perbahasan ilmu ma'ani. Nah, ya. Makna okey, betul. Sebab tu saya kata tadi, afdal 2 harakat. Allahu akbar, kan? Dia ada alif mada situ kan. Tapi boleh pergi sampai 14 harakat. Samalah juga la ilaha illallah. Selagi mana tak mengubah makna, dia tidak ada masalah. Dia lebih kepada perbahasan ilmu ma'ani. Kalau nak bahas la ilaha illallah, kan? Paling kurang la tu 2 harakat tu, mak jaiz. Nah, hak mengaji tajwid dia kira hak betul tajwid tu lah. Dia kata azan di Malaysia ni semua salah. Paling panjang kalau kita belajar tajwid 6 harakat dia. Ni azan sampai hayya 'alas solah. Sambung lagi kan. Maknanya boleh pergi 21 harakat, tak semestinya kena 21 harakat. Dia perbahasan ilmu ma'ani. Dia kalau nak sebut tu dia mat ta'zim. Mat membesarkan. Nah, dia bukan ilmu tajwid tak, dia ilmu ma'ani. Nah, letak ilmu tu biar kena pada tempat dia. Tu. Okey, tu aja. Bismillah tu. Ya. Ya. Baik, kalau imam baca lambat, kita boleh tak baca lebih 3 kali? Boleh. Cuma imam jangan lebih 3 kali lah. Nah. Ya, betul. Kalau bab pun boleh baca sampai 10 kali, memang imam tu lambat sungguh lah. Nah. Dia imam, dia kena meraihkan makmum di belakang lah. Ada urusan apa semua kan. Jadi imam 3 kali lah. Nak baca panjang tu, mayang seorang ataupun semayang sunat. Tak apalah 10 kali ke 20 kali kan. Nah. Baik, salah satu syarat sah mengikut imam, sebahagian pendapat besar ulama, kena ada laluan membolehkan makmum tu pergi ke imam. Jadi kalau pintu tu tertutup, macam mana makmum hak di luar nak pergi ke imam? Dalam kitab, daripada 10 kitab, 7 daripada 10 tu, ulama berpandangan kena ada laluan membolehkan makmum pergi ke imam. Cuma ada 2-3 kitab sahaja yang mengatakan sah walaupun tertutup pintu, asalkan makmum di luar dengar pergerakan imam melalui pembesar suara. Jadi tuan-tuan timbang tengoklah, daripada 10 kitab, 7 ulama mengatakan kena ada laluan. Maknanya kena buka. Tu. Nah, kitab apa? Bulan depan kalau ada masa kita bahas. Nah. Kan? Jadi kalau tuan-tuan nak tutup pun boleh, nak buka pun boleh. Setengah tempat dia tutup, tak nak bagi ikon keluar. Ini diguna pendapat yang mengatakan bolehlah. Kan? Walaupun tertutup, asalkan jemaah di luar dengar pergerakan imam melalui pembesar suara. Setengah tempat dia buka. Sebab berpegang kepada 7 daripada 10 kitab mengatakan kena ada laluan. Itu. Nah, tu kalau surau, kalau masjid tak ada masalah lah. Nah, surau kan. Nah, wallahualam. Ya. Ya. Sekurang-kurangnya ada laluan bagi seorang lepas. Dia tak semestinya buka besar ni. Yang ni 10 orang pun lepas. Dia seorang lepas. Seorang ni buka sikit pun tak apa dah. Kan? Asalkan seorang tu lepas pergi lalu. Kot celah tu. Kan? Tanpa membelakangkan kiblat. Nah, wallahualam. Okey. Ada lagi? Okey.
Saya tak kisah, tuan-tuan lah. Ada majmuah duk tengok jam, tengok ustaz apa, ustaz tak berhenti lagi. Bukan saya tak berhenti. Orang duk tanya tak habis. Nah, ya. Ya. Atau makninah ya. Ya. Okey, baik. Contoh rakaat pertama dia tidak ada tamakninah, masih i'tidal sami Allahu liman hamidah kan. Rakaat pertama tu tak dikira, tak sah bagi dia. Maknanya dia kena bila tinggalkan rukun dia kena patah balik ke arah rukun tu. Tapi kalau dia teruskan semayang dia sampai sudah bagi salam, dia tak patah balik, maka semayang tu batal lah. Tak nama semayang lah. Orang yang semayang tidak ada tamakninah. Sebab tamakninah tu salah satu rukun daripada rukun semayang di sisi mazhab kita Asy-Syafi'i. Nah. Itu wallahu a'lam. Ya, apa? Betul. Masa yang tidak tu ramai tak ada tamakninah. Tak apa. Ya. Ya. Cover. Ya. Tak ada mainah, tak ada. Tak ada. Kalau macam tu tak ada, dia rukuk kan. Sama juga sami Allah liman hamidah, dia terus turun macam tu. Mana ada tamakninah macam ni? Dia kan. Ataupun sami Allah liman hamidah, dia terus tarik kainnya. Pun tak ada tamakninah. Dia kena sami Allah liman hamidah. Berhenti dulu, pematikan pergerakan tangan dalam 1-2 saat. Lepas tu barulah nak tarik ke, nak lipat ke, kan? Baru turun. Betul Tuan Haji, kan? Kita duk perhati, kadang saja kita semayang belakang sami Allah liman hamidah. Dia mula nak berhenti seluar lah apalah kan. Tangan tak reti duduk diam. Dia tamakninah dia kena duduk diam. Berhenti dulu pergerakan tangan tu. Jangan nak ke depan belakang tu, apatah lagi kita tak? Betul Tuan Haji. Maknanya apa yang Tuan Haji sebut tu betul lah. Tak ada tamakninah. Kan? Pun tak ada. Dia kena pemati pergerakan. Macam tu. Pemati dulu pergerakan. Baru turun. Yes, betul. Ya. Yeah. Tak boleh. Kalau bergerak, tak boleh. Bergerak anggota besar ni lah, tangan kan. Kalau bergerak jari tu tak apalah. Melainkan kalau dia ni Parkinson, memang duk ketang. Yang tu tak boleh nak kata apalah, penyakit kan. Demi Allah memang duk ketang macam tu kan. Tu tak kata apalah, memang penyakit dia macam tu kan. Nah, Allah alam. Dia kena berdiri tegak dulu baru angkat takbir. Jangan duk kalut duk hampak jadah Allah abang tu. Tak boleh. Tak sah. Sebab salah satu rukun semayang adalah berdiri tegak. Berdiri tegak baru angkat. Jangan kita duk kalut letak barang apa semua baru tengah duk menunduk ni Allah abang macam tu. Tu tak boleh. Nah, sebab tu semayang ni dia kena belajar daripada takbir lepas bagi salam. Bukan kita ikut orang. Nah, okey, terima kasih Tuan Haji. Berbetulkan. Okay. Wallahu ta'ala a'lam. Dia kuliah ceramah ni perkataan yang paling seronok wallahu a'lam lah kan. Memang duk tunggu daripada tadi kan. Jadi kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul nas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi